Lepas penamaan calon yang ada dalam fikiran saya, alhamdulillah, kerana nama saya telah pun diluluskan untuk mewakili P012. Itu yang ada dalam kepala saya, dan saya berjanji untuk saya kembalikan amanah untuk bertanding di Parlimen Jerai ini dengan keyakinan insya-Allah kita akan mencapai kemenangan. Saya melihat begini, apa yang paling penting untuk mencapai kejayaan ialah kita memberikan keyakinan kepada pemilih-pemilih di kawasan Parlimen Jerai, dan berdasarkan track record yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional sejauh daripada ini dan track record yang ada kepada pihak pembangkang, tak kira sama ada mereka pernah memerintah berada pada tempoh term yang lepas, PRU yang 12 mereka menang, tapi rakyat juga menilai janji-janji yang telah dijanjikan, khususnya manifesto yang telah mereka sebutkan, air nak diturunkan, cukai pintu nak diturunkan, cukai tanah nak diturunkan, begitu juga untuk tujuan supaya menambahkan peluang pekerjaan, jangan bersih sampah-sampah, macam tu juga pembangunan yang dibuat untuk perumahan rakyat, sehingga sampai saat ini rakyat bukan hanya menikmati cukai pintu diturunkan, bahkan semakin naik, begitu juga dengan air, begitu juga dengan masalah perumahan rakyat, sampai hari ini baru hanya sekadar peringkat pecah tanam. Tapi yang tu di peringkat negeri ini kan, maksud saya di peringkat Parlimen Parlimen Jerai. Ini yang saya maksudkan di peringkat Parlimen Jerai, kita ada perumahan yang telah pun saya sebut tadi, rumah kan, perumahan sudah ada di kawasan Dulang berdekatan dengan Sedaka, tetapi sudah peringkat 2 kali pecah tanah, tetapi belum ada satu batang besi cukup pun naik. Begitu juga dulu di kawasan Parlimen Jerai juga kita ada di Sekat Singkiang. Di Singkiang ada di belakang Tok Badung, di mana kawasan itu ada kawasan kuari. Mereka menjanjikan besok kalau kami menang, subuh esok ayam belum kukuk. Maknanya ayam kukuk lebih awal daripada orang bangun subuh. Lagi awal lagi dia menutup kuari tersebut. Sampai sekarang ini kuari masih lagi berjalan. Untuk kawasan Jerai dan juga termasuk negeri Kedah dijanjikan untuk cuti kepada Thaipusam negeri Kedah untuk masyarakat India. Ini janji-janji yang dilihat dan ditagih oleh rakyat. Jadi kalau ini yang dilakukan, rakyat dapat menilai siapa sebenarnya yang memberikan janji. Kita janjikan BRIM, kita bagi BRIM. Dan sekarang ini BRIM dah masuk, BRIM yang dipanggil 20. Dan bukan takat 20, dalam manifesto aku janji, kita tak namakan dengan manifesto, tapi kita lebih meletakkan aku janji yang akan kita laksanakan, di mana BRIM akan berterusan sehingga dia akan menjangkau naik RM1,200. Jadi ini yang saya kata rakyat menilai. Ambil contoh mudah untuk bagi faham, ialah kalau kita ada 2 orang kawan yang selalu berhutang kita, bila dia datang dua-dua serentak, kita tahulah yang seorang ni aku faham, dia ni memang hutang mudah bayar, yang ni hutang memang bukan takat mudah, tak bayar-bayar. Jadi orang yang nak bagi hutang, dia ada pilihan yang mudah bayar dengan yang tak bayar-bayar. Jadi macam tu juga, dia rakyat dihidangkan 2 pilihan. Pilihan yang diletakkan depannya manifesto ataupun aku janji, seorang yang berjanji tetapi tak melaksanakan janji, seorang yang berjanji dan mengotarkan janji ditepati. Saya melihat secara mudah begini, UMNO juga memperjuangkan Islam, tapi dengan kerangka yang begitu besar yang dirangka, kita melaksanakan secara ada yang kita segerakan. Mengambil contoh, katakan kita perlu mengadakan ekonomi Islam, sebab itu kita wujudkan Bank Islam. Kita perlukan kepada takaful Islam, sebab itu kita wujudkan takaful Islam. Kita perlukan satu sistem pengurusan tabung haji yang begitu teratur, sehingga sampai hari ini kita memiliki satu tabung haji yang dihormati di peringkat dunia. Kita memerlukan kepada suatu bahagian hak halal yang kita nak jadikan Malaysia sebagai satu rantau dunia yang menjadi rojokan tentang halal. Hari ini kita berjaya. Sebab itu kita secara perlahan kita pindahkan pelaksanaan penguatkuasaan, di mana kita pindahkan akta perihal-dagangan. Macam tu juga kita bawakan yang bagi sertifikat untuk halal itu hanya JAKIM dan juga majlis-majlis agama Islam negeri yang dibenarkan kuasa, bukan individu, kerana ini akan menyebabkan terbantut perjalanan hak halal. Dan alhamdulillah hari ini hak halal merupakan contoh yang dilihat sebagai contoh di peringkat antarabangsa.
tabung haji diminati sehingga negara-negara luar juga mengukur pada kita. Bank Islam, kita di antara institusi perbankan yang menawarkan sistem bank Islam yang mempunyai komprehensif dalam konteks pelaksanaan. Begitu juga dengan suku, begitu juga dengan bond-bond Islam yang dijual di peringkat antarabangsa. Macam tu juga dengan yang kita sebutkan, apa yang saya panggilkan dengan Ar-Rahnu, gadaian Islam. Malaysia menjadi peneraju yang begitu hebat dalam bidang yang seperti ini. Now sekarang kita sedang bergerak pelbagai. Tetapi saya melihat yang daripada PAS bermula daripada sebuah parti yang menamakan Parti Islam, lalu mereka membicarakan soal negara Islam, tapi akhirnya negara Islam yang dilancarkan dokumennya pada bulan Ramadan dipilih pada 17 Ramadan. Dan saya masih ingat dalam satu tulisan pelancaran itu dia sebut bahawa dilancarkan pada 17 Ramadan kerana mengambil kira nuzul Quran. Dan ini nak menunjuk betapa telitinya negara Islam yang dilancarkan melalui buku dokumen negara Islam tersebut. Tetapi akhirnya 2 tahun yang berlalu kita melihat dalam satu muktamar PAS telah menutup perjalanan negara Islam dengan menukarkan negara kebajikan. Daripada membicarakan soal perlembagaan Malaysia sebagai perlembagaan yang kafir, perlembagaan yang jahiliah, yang taghut, kerana dia dipanggil dengan perlembagaan Lord yang ketua penerajunya itu diterajui oleh komiti yang diketuai oleh pengusinya ialah Lord Red. Jadi kemudian daripada itu kita melihat sedangkan mereka tidak memahami perlembagaan negara itu disusun sebelum nak diluluskan, dibentangkan depan Majlis Raja-Raja. Tak kurang daripada 6 kali Majlis Raja-Raja dibentangkan dengan perlembagaan Malaysia, yang dalam tu juga ada seorang nama Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan, seorang Islam yang dia memasukkan elemen-elemen amat penting dan terlalu istimewa dan amat unik. Contohnya, perkara 3 perlembagaan negara membicarakan soal Islam Malaysia sebagai sebuah Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain bebas untuk mengamalkan, which is mean maknanya di sana sudah diangkat martabat Islam sebagai agama persekutuan. Sebab tu salah kalau kita sebut kata dianya agama Malaysia, agama Islam sebagai resmi. It's not resmi, agama persekutuan. Persekutuan maknanya kalau dalam bahasa mudahnya ialah disebut dinud daulah, din agama kepada kerajaan ini, ataupun dipanggil agama Islam sebagai agama di peringkat negara. Jadi sebab yang demikian, saya rasa kebijaksanaan harus dilaksanakan untuk kita nak mengambil daripada kelebihan perlembagaan tersebut. Perlembagaan telah memberikan kelebihan, cuma bagaimana kita mengolah. Tapi kalau kita berpecah, kalau kita berpisah, kalau kita saling untuk menyalahkan perlembagaan ini perlembagaan Tawud, ini perlembagaan Lorek dan sebagainya, sedangkan peluang dalam itu terlalu besar dan baik, tetapi tidak kita gunakan. Ini persoalan. Bukan takat itu saja. Mereka menghadapi masalah sehingga sampai peringkat apabila dibincangkan tentang untuk masuk Islam, sudah ada suara-suara yang membicarakan umur 18 tahun kita bagi pilihan. Sebab dalam perlembagaan menyebut anak Islam lahir sebagai Islam, maka dia automatik menjadi Islam. Sebab tu uniknya terjemahan perlembagaan juga mengatakan Melayu adalah Islam. Di tempat lain ada Melayu mungkin tak Islam, di negara lain ada Melayu mungkin tak Islam. Di Malaysia Melayu dia mestinya Islam. Maka ini sudah diberikan satu protection ataupun kawalan melalui perlembagaan kita. Dan ini yang cantik. Begitu juga kekalutan yang lebih dahsyat yang sehingga menyebabkan di akar umbi pihak pembangkang sendiri sudah dalam keadaan yang keluh kesah membicarakan soal kalimah Allah. Kita berdiri dalam konteks Majlis Agama, Jabatan Agama dengan peruntukan undang-undang. Maka peruntukan undang-undang atau Majlis Agama Islam mengikat begitu kukuh untuk menjaga kalimah-kalimah, bukan takat kalimah Allah, pelbagai kalimah lagi seperti mana takwanya, Kaabahnya, termasuk bismillahnya, termasuk Allah Muhammad sebagainya adalah merupakan perkara yang dikawal, dijaga oleh kita punya perlembagaan dan juga melalui Majlis Agama Islam. Dan saya melihat juga oleh kerana sebagai pada sebelum ini saya berikan tanggungjawab sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri, saya melihat bahawa mahkamah yang ada di Malaysia, 3 mahkamah ini adalah merupakan mahkamah yang ditirap. Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil dan juga termasuk Mahkamah Adat. So, ketiga-tiga mahkamah ini di perangkat Malaysia. Saya melihat perlu ada ruang pemerkasaan. Maka sebab itu, dalam rangka sekarang ini kita telah mengangkat kepada peringkat tertinggi sehingga menunggu kepada Majlis Raja-Raja membentangkan besok ialah Mahkamah Syariah setara dengan Mahkamah Sivil
di mana hari ini kita ada 3 tingkatan, 3 layers. So we going to angkat kepada 5 layer ataupun 5 tingkat. Mahkamah rendah syariah, mahkamah tengah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah dan majlis rayuan syariah. So kelima-lima ini saya melihat bahawa inilah kerangka yang akan kita gunakan oleh pihak kerajaan bagi melengkapkan dan mengangkat Islam pada kedudukan yang sebaiknya.